Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan membincangkan tajuk kedua bahagian akidah tingkatan 4, iaitu perkara yang membatalkan iman. Pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 75. Tajuk perbincangan kita adalah intipati daripada ayat 102 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Baik, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah tuju ayat ini kepada orang yang telah beriman kepadanya, iaitu bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya secara zahir dan batin. Baik, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan disambung dengan uslub an-nawahi, iaitu la yang bermaksud jangan, larangan Allah yang bermaksud jangan, dan disambung dengan fi'il mudhari' yang terdapat nun at-taukid ats-tsaqilah, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati. Nun taukid yang bertasydid wala tamutunna menunjukkan kesungguhan larangan Allah Ta'ala supaya orang yang beriman ini tidak mati, melainkan dalam keadaan Muslim, dalam keadaan dia ialah seorang yang Muslim, tidak keluar atau tidak terbatal imannya. Kita sambung perbincangan tentang perlunya menjaga iman sehingga ke akhir hayat ini. Baiklah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam setelah aku mengetahuinya. Tidak perlu aku bertanya lagi kepada orang lain. Jadi Sufyan ni sebenarnya telah beriman dengan ajaran Islam, dan beliau bertanya lagi supaya dapat memuaskan hati dia. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan teruslah beristiqamah. Maka Rasulullah menyeru kita supaya berpegang teguh dengan keimanan yang sedia ada. Mudah-mudahan tidak tersesat dan terbatal iman. Iman seseorang boleh terbatal melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui i'tiqad, iaitu pegangan dalam hati seseorang. Yang kedua adalah melalui perkataan, dan yang ketiga adalah melalui perbuatan. Baiklah, kita akan bincangkan secara terperinci. Iman seseorang terbatal melalui pegangan di dalam hati, iaitu i'tiqad. Baik, iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan al-uluhiyah, iaitu berkaitan dengan ketuhanan, an-nubuwah, kenabian, perkara al-ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib, dan asy-syariah. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman yang pertama adalah dari sudut al-uluhiyah, iaitulah mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ataupun al-khaliq. Maka dalam hatinya dia mengingkari ataupun ragu-ragu dengan bahawasanya Allah lah yang mencipta alam ini, sebagaimana yang difahami oleh sesetengah golongan bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya. Mengingkari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Maha mendengar dan Allah melihat. Mengingkari atau menafikan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya ialah menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi kita tahulah sebenarnya Allah Ta'ala ni bersifat maha mendengar, maha berkata-kata, maha bijaksana. Tetapi mereka menyifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Seterusnya, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam ini. Jadi mereka memohon kepada sesuatu selain daripada Allah, iaitu dengan yakin memohon daripada berhala contohnya, maka i'tiqad yang demikian membatalkan iman bagi orang yang telah beriman kepada Allah. Wujud tak pelajar-pelajar orang yang macam ni di kalangan orang Islam kita? Jadi wal'iyadzu billah, tidak patut bagi seorang yang telah mengaku beriman untuk meminta kepada selain daripada Allah Ta'ala, kerana tidak ada kuasa yang lain yang memerintah, yang berkuasa dalam mengatur dan mentadbir alam ini. Baik, yang kedua, i'tiqad dari sudut an-nubuwah, iaitu mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman, kita percaya bahawa Allah Ta'ala telah melantik di kalangan manusia nabi dan rasul untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Maka mengingkari kenabian dan kerasulan adalah perkara yang membatalkan iman. Seterusnya, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Baik, kita berpindah kepada perkara yang membatalkan iman dari segi i'tiqad berkaitan dengan al-ghaibiyat. Al-ghaibiyat ialah percaya kepada benda-benda ghaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera dan juga dari segi fizikal lah. Baiklah, iaitu mengingkari hari kiamat ataupun peristiwa yang berlaku di padang mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Contoh, terdapat ajaran sesat yang mengingkari adanya hari pembalasan. Seterusnya, mengingkari kewujudan alam barzah ataupun azab kubur. Sebenarnya kita percaya bahawa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya, dan kita akan dipersoalkan setelah kematian kita kelak. Maka orang yang mengingkari adanya alam barzah, soal jawab di dalam kubur, menyebabkan dia terbatal iman. Baik, seterusnya ialah mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Maka semua ni, hari kiamat, alam kubur, wujudan para malaikat dan jin adalah perkara-perkara ghaib yang Allah Ta'ala tidak nyatakan kewujudan mereka dalam alam nyata kita ni lah. Maka kita kenalah beriman bahawa mereka benda-benda ni wujud. Baik, seterusnya yang terakhir adalah dari sudut syariah, mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya. Kita sebenarnya kita kena beriman semua sekali. Tidak boleh kita mengambil sebahagian daripada hukum syarak dan meninggalkan sebahagiannya. Maka orang yang macam ni menyebabkan iman dia terbatal. Contoh, mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengingkari pengharaman zina atau menghalalkan liwat dan musahaqah. Adalah Islam, hukum syarak yang telah muktamad dalam hukum syarak, maka kita hendaklah percaya. Beriktikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah adalah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Undang-undang zaman dulu sahaja, zaman moden ni tak sesuai, maka orang tersebut boleh terbatal imannya. Sebelum Ustazah mengakhiri perbincangan untuk bahagian satu ini,
kita ulang semula isi pelajaran yang telah kita pelajari, iaitu iman seseorang boleh terbatal melalui beberapa perkara. Yang pertama ialah melalui i'tiqad, yang kedua melalui perkataan, seterusnya melalui perbuatan. Dari segi i'tiqad dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah al-uluhiyah, ketuhanan, an-nubuwah, kenabian, al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, dan asy-syariah, iaitu hukum-hukum syarak. Mudah-mudahan dapat membantu pelajar untuk mengingat dan seterusnya dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan yang akan diduduki oleh para pelajar sekalian. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.